Assalamualaikum pelajar-pelajar tingkatan 5, Assalamualaikum kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 Syifa dan 4 Bina. Cikgu terpaksa merakam pengajaran ini kerana kalau kita tengok jadual kita pada hari ini pukul 1 hingga pukul 2.30 kan, termasuk waktu tutorial. Jadi pada waktu itu cikgu masih berada di sekolah. Jadi dan cikgu rasa macam waktu tu line tak berapa kuat lah sebab memandangkan pengajaran cikgu sebelum ni secara hibrid pun line putus-putus. Contoh macam yang tingkatan 5 kan, cikgu mengajar bersemuka yang ada di sekolah. Kemudian pada masa sama terpaksa buat Google Meet dengan pelajar yang berada di rumah. Jadi cikgu dapati 12 tengah hari ke atas tu line agak slow lah walaupun cikgu guna mobile hotspot cikgu. Jadi cikgu terpaksalah awal-awal pagi macam ni, cikgu berada di sekolah sekarang ni, cikgu terpaksa rekod pengajaran. Jadi cikgu minta jasa baik awak ya, pukul 1 awak dengarlah rakaman ini, fahamkan betul-betul sebab kita pun sedang mengejar silibus. Okey, jadi cikgu akan share screen. Jadi mungkin jugalah dengan keadaan cuaca yang tak menentu, dengan keadaan lain yang problem, cikgu bimbang kita punya line pengajaran cikgu tersekat-sekat jugalah. Okay, so kita terpaksa teruskan jugalah kelas ni. Okay, so hari ni kita akan masuk 13.2 iaitu sistem urinari. Sebelum ni cikgu dah minta awak baca kan supaya awak faham dulu apa yang cikgu nak ajar hari ni. Sebab tajuk 13.2 sistem urinari ni sangat-sangat sukar. Okay, sangat-sangat sukar. Tiap-tiap tahun bila cikgu tanya pelajar tingkatan 5 apa tajuk yang mereka nak ulang kaji, mereka akan beritahu sistem urinari ni lah yang problem. Okey, so kita tengok dahulu ya. Sistem urinari, urin lah. Sistem urinari ni, sistem urin lah untuk hasilkan air kencing awak tu. Okay, jadi sistem urinari manusia memainkan peranan yang penting dalam homeostasis. Awak dah belajar kan tentang homeostasis, iaitu kita nak keseimbangan dalam persekitaran dalam kita. Jadi kalau awak bayangkan kalau awak tak kencing, awak minum banyak air tapi awak tak kencing, awak akan rasa tak selesa lah. Sama juga kalau awak minum banyak, awak tak minum, bila awak tak kencing, awak akan rasa sesuatu lah dengan badan awak. Awak akan rasa tak selesa, awak akan rasa mula sakit-sakit, sakit kepala dan sebagainya. Jadi sistem urinari memainkan peranan sangat penting dalam mengekalkan homeostasis. Sistem urinari terdiri daripada ginjal. Ginjal ni ialah buah pinggang. Biasanya dalam bio kita tak panggil buah pinggang, kita panggil ginjal. Jadi biasakan diri awak untuk menyebut ginjal. Kemudian kita ada ureter, undi kencing dan uretra. Jadi yang ni kita akan tengok selepas ini ya. Fungsi sistem urinari adalah untuk menyingkirkan bahan kumuh yang mempunyai sebatian bernitrogen seperti urea serta mengawal atur isi padu bendalai badan, tekanan osmosis darah, kepekatan ion dalam bendalai badan, kandungan elektrolit dan pH darah. Okay, jadi kalau kita baca di sini kita pening sebab fungsi sistem urinari ni dia bagi bercampur-campur. Okay, jadi cikgu nak potong aku cuba tengok fungsi sistem urinari. Fungsi sistem menghasilkan air kencing ni untuk apa? Bila kita kencing, kita menyingkirkan bahan kumuh. Itu yang pertama. Jadi fungsi sistem urinari ni untuk menyingkirkan, untuk membuang bahan-bahan kumuh yang mengandungi sebatian bernitrogen seperti urea. Ni nombor 1. Ni fungsi yang pertama. Itu kita nak kencing, kita nak buang bahan kumuh. Dalam bahan kumuh tu ada sebatian bernitrogen seperti urea. Yang kedua, kenapa kita kena kencing? Kerana untuk mengawal atur isi padu bendalai badan, tekanan osmosis darah, kepekatan ion dalam bendalai badan, kandungan elektrolit dan pH darah. So ada 2 fungsi lah sistem urinari ni.
Sebab bila kita kencing, kita buang garam berlebihan, kita buang urea. Jadi bila kita buang bahan-bahan yang badan kita tak nak, jadi kita dapat mengawal atur isi padu bendalih badan, tekanan osmosis darah. Contoh tekanan osmosis darah ni, contoh bila awak minum banyak air, awak kencing banyak. Tu cara dia nak singkirkan air yang banyak awak minum tu. Okey? Kalau awak minum sedikit, awak dapati kencing awak pun pekat. Maknanya awak memang minum sedikit. Okey? Kepekatan ion dalam bendalih badan, kandungan elektrolit dan pH darah. Sebab kalau awak tak kencing, ni pH darah pun akan berubah, kandungan elektrolit pun akan terjejas, maknanya kandungan elektrolit mungkin lebih pekat dan sebagainya. Okay. Seterusnya, kita masuk kepada struktur dan fungsi ginjal. Ginjal terdiri daripada korteks dan medula. Lepas ni kita akan rujuk pada rajah tu. Jadi ginjal ni terdiri daripada korteks dan medula, dan air kencing yang terbentuk dalam ginjal akan masuk ke dalam pelvis. Ginjal mempunyai dua fungsi utama. Sebab itulah Allah buat ginjal ni ada sepasang, iaitu ada dua. Sebab apa? Sebab dia pun ada tugas yang berat, iaitu satu untuk perkumuhan, nak hasilkan air kencing. Yang kedua untuk pengosmo, kawal aturan, iaitu dia nak kawal atur osmosis. Dia nak kawal atur osmosis, kita panggil pengosmo kawal aturan. Maknanya dia nak kawal air banyak, air sedikit. Sebagai organ perkumuhan, ginjal menyingkirkan bahan kumuh. Jadi bila awak kencing, rupa-rupanya dalam air kencing tu awak tu ada bahan kumuh yang bertoksik, iaitu sebatian bernitrogen. Apa contoh-contoh sebatian bernitrogen tu? Dalam air kencing awak ada urea, ada asid urik, ada amonia, ada kreatina. Sebab tu kalau bila kita kencing kan, bau dia semacam, bau dia hancing. Sebab apa? Sebab dalam tu ada urea, ada asid urik, ada amonia, ada kreatinina. Okay. Sebagai organ pengosmo kawal aturan pula, ginjal, bila cikgu sebut pengosmo kawal aturan, maknanya dia nak kawal osmosis. Apa dia osmosis? Jumlah isi padu air dalam bendalih badan. Tu cara dia nak kontrol, dia nak kawal jumlah isi padu air dalam bendalih badan. Contoh awak minum air banyak, mesti dah awak kencing banyak. Tu cara dia nak kontrol awak minum air banyak. Okey. Kemudian nak mengawal kepekatan ion dalam bendalih badan. Nak kawal tekanan osmosis darah, iaitu kepekatan bahan terlarut dan isi padu darah serta bendalih badan. Dan yang keempat, mengawal kandungan elektrolit dan pH darah serta bendalih badan. Jadi awak kena ingatlah. Kena ingat apa? Kena ingat dua-dua benda ni. Okey, yang pertama, fungsi ginjal dalam perkumuhan. Yang kedua, fungsi ginjal dalam organ pengosmo kawal aturan. Tetapi cikgu nak ingatkan, soalan tak semestinya naik secara orang kata direct macam ni. Dia tak akan masuk soalan macam ni. Dia tak akan tanya, nyatakan dua fungsi ginjal. Tak, dia akan bagi macam ni. Dengar ya. Contoh, ginjal nurin sukrina rosak. Apakah yang berlaku kepada nurin sukrina dalam homeostasis badan dia? Dia akan tanya soalan sebaliknya. Apa jadi bila ginjal nurin sukrina ni rosak? So awak ambil jawapan ni juga, tetapi awak tukar jadi tidak. Tukar jadi tidak. Okay. Yang pertama, ginjal tidak dapat menjalankan tugas sebagai organ pengosmo kawal aturan, menyebabkan ginjal tidak dapat menyingkirkan bahan kumuh yang bertoksik seperti urea, asid urik, amonia dan kreatinina. Yang pertama. Yang kedua, organ tidak dapat menjalankan pengosmo kawal aturan, iaitu tidak dapat mengawal jumlah isi padu air dalam bendalih badan, tidak dapat mengawal kepekatan ion dalam bendalih badan, tidak dapat mengawal tekanan osmosis darah dalam badan dan tidak dapat mengawal kandungan elektrolit dan pH darah. Okey, jelas Okey, so kita tengok sedikit tentang lensa biologi. Tahukah anda bahawa ginjal kanan terletak pada
aras lebih rendah berbanding dengan ginjal kiri. Kedudukan ginjal yang berbeza ini disebabkan hati mempunyai ruang yang banyak di atas ginjal kanan. So cikgu baca balik. Tahukah anda bahawa ginjal belah kanan awak terletak rendah sedikit berbanding dengan ginjal kiri? Kedudukan ginjal yang berbeza ni kerana hati mengambil ruang yang banyak di sebelah kanan. Jadi hati ni duduk sebelah kanan. Jadi bila hati barulah ginjal, jadi ginjal tu dia turun sedikit. Okey. Okey, so inilah yang cikgu kata tadi. Cuba kita tengok. Ini ialah sistem urinari. So ini ialah ginjal. Kita ada dua kan. Cikgu kata sepasang ginjal, ada dua ginjal. Okey, kemudian kalau yang warna merah ni kita panggil arteri renal. Arteri renal, you ingat kan arteri-arteri ni bawa masuk darah. Bawa darah beroksigen. Okey, darah beroksigen warna merah. Jadi renal ni buah pinggang lah. Renal ni ialah buah pinggang. Okey, kalau vena ni bawa darah keluar. Okey, jadi kemudian ureter. Ureter ni nak salur air kencing pula. Pergi ke pundi kencing. Ni pundi kencing. Bila pundi kencing ni penuh, awak akan kencing lah. Jelas Jadi kalau awak tengok yang di atas ni awak dah belajar sebelum ni. Ini ialah kelenjar adrenal yang merembeskan hormon. Awak dah belajar pun sebelum ni dah. Okey, seterusnya. Ini ialah keratan rentas ginjal. Ni yang ada dalam ginjal ni. Okey, so kita tengok ni yang cikgu bagi tahu tadi. Kalau warna merah ni arteri lah, dia bawa darah banyak sebab tu dia warna merah. Jadi arteri renal mengangkut darah beroksigen. Bila beroksigen warna merah. Dari mana? Dari jantung nak masuk ke ginjal. Renal ni ialah ginjal. Ingat macam tu. Okay, jadi arteri renal ni bawa darah banyak oksigen nak masuk gimana? Nak masuk pergi ke ginjal. Kalau vena renal ni nak keluar dah. Vena renal ni nak keluar, bila dia keluar dia bawa darah kurang oksigen. Mengangkut darah terdioksigen dari ginjal nak keluar pergi ke jantung balik. Dan uretra ni, okey, air kencing dialirkan ke pundi kencing, keluar melalui ureter ni yang dua tadi ni keluar melalui ureter pergi ke pundi kencing. Okay, kemudian tadi kan dia ada sebut ginjal terdiri daripada dua bahagian kan, iaitu bahagian yang di luar kita panggil cortex, bahagian di dalam ni yang di dalam ni kita panggil medula. Cara nak ingat macam mana? Sorry lah cikgu, cara cikgu ingat macam ni. Kita pakai pad jenama cortex tu kat mana? Dekat seluar ke? Saya ingat gitu. Cortex dekat bahagian luar, medula dekat bahagian dalam. Kemudian dia ada bahagian pelvis. Ni pelvis ni. Okay. Okay, next. Okay, sekarang ni lah yang tajuk yang sangat sukar lah, iaitu kita nak belajar tentang pembentukan air kencing. Bagaimana air kencing awak terjadi. Jadi terdapat 3 proses yang terlibat dalam penghasilan air kencing, iaitu proses ultraturasan, kedua penyerapan semula dan ketiga proses rembesan. Tolong ingat proses ni, iaitu proses ultraturasan, kemudian penyerapan semula. Semula ni wajib sebut. Kalau awak sebut penyerapan saja tak ada markah. Okay, dan yang ketiga ialah rembesan. Okey, sebelum kita pergi kepada proses-proses pembentukan air kencing, kita tengok dahulu apakah nefron. Okey, nefron ni setiap ginjal terdiri daripada berjuta-juta unit yang berfungsi, unit-unit yang penting yang bekerja yang dipanggil sebagai nefron. Okey, jadi cikgu nak cari gambar nefron dulu. Okey, awak belajar ni ginjal awak. So dalam ginjal ni sebenarnya ada semua ni. Inilah yang kita panggil nefron. Ni Rajah 13.9 ni semua ni struktur nefron. Dan bukan ada satu saja bukan ada satu, tetapi sebenarnya berjuta-juta nefron. Maknanya dalam 13.9 ni ada berjuta-juta nefron. Ada 13.9 ni ada juta-juta. Bukan sening je. Okey. Dan setiap nefron terdiri daripada struktur berikut, iaitu kapsul Bowman, glomerulus dan tubuh renal. Lepas ni cikgu tunjuk, cikgu baca dulu.
Kapsul Bowman berbentuk cawan dan mengandungi gumpalan kapilari darah yang disebut glomerulus. Glomerulus terdiri daripada arteriole afferent yang bercabang dari arteri renal dan glomerulus bergabung semula membentuk arteriole efferent. Tubuh renal terdiri daripada tubuh berlingkar proksimal, liku Henle dan tubuh berlingkar distal. Liku Henle ialah tubul yang berbentuk U dan memanjang ke dalam medula renal. Tubuh berlingkar distal beberapa nefron bercantum menjadi satu duktus pengumpul dan air kencing yang dihasilkan akan disalurkan dari duktus pengumpul ke dalam ureter. So bila cikgu baca ni, sebab itulah bila cikgu baca ni, cikgu suruh awak baca terlebih dahulu sebab nanti awak pening. Okay, so kita tengok. Okay, sambil-sambil tu awak buka lah buku teks. Okay, cikgu baca balik dah. Okay, dia kata tadi nombor 1, setiap ginjal. Maknanya dalam ginjal kita sepasang ada 2 tadi tu. Dalam setiap ginjal kita ni setiap ni dalam medula tu ada banyak berjuta-juta unit yang buat kerja yang kita panggil nefron. Jadi ini awak baru tengok satu, sebenarnya ada juta-juta gambar rajah 13.9 ni. Inilah yang kita panggil nefron. Setiap nefron ada kapsul Bowman. Mana cikgu kapsul Bowman? Ni kapsul Bowman ni. Nampak kapsul Bowman ni dia bentuk macam cawan. Okey, ni dia bentuk macam cawan. Nampak? Dia bentuk macam cawan. Ni adalah kapsul Bowman. Okay, kemudian dia ada ni macam duk gulung-gulung ni. Kalau awak tengok sebenarnya ini ialah kapilari darah. Cuma dia bergulung-gulung. So nama dia glomerulus. Okay, kemudian dia ada banyak tubuh-tubuh renal. Okay, tubuh-tubuh renal ni terdiri daripada tubur berlingkar proksimal. So nampak tak dia berlingkar-lingkar ni. Dia berlingkar-lingkar. Yang pertama ni kita panggil dia tubur berlingkar proksimal. Okay, kemudian dia macam kona lepen ni. Kona lepen ni kita panggil dia liku Henle. So semua ni liku Henle lah ni. Liku Henle. Okay, kemudian dijumpa lagi berlingkar-lingkar pula. Kita panggil dia tubuh berlingkar distal. Tubuh berlingkar distal. Dan barulah kita jumpa duktus pengumpul and then barulah nak keluar air kencing. Kena tahu struktur dulu. Okey, kemudian dia kata kapsul Bowman berbentuk cawan. Kita dah tengok dah dia bentuk cawan dan mengandungi gumpalan kapilari darah yang disebut glomerulus. Glomerulus terbentuk daripada arteriole afferent yang bercabang dari arteri renal. So nampak tak? Ni arteri renal. Ni yang besar ni arteri renal, tempat darah masuk. Kemudian dia bercabang. Bercabang ni dia jadi arteriole afferent. Tu sebab huruf A nak masuk. Okay, kemudian bila dia nak keluar, dia jadi arteriole E pula. Arteriole efferent. Okay, so sekarang kita nak pergi kepada proses lah deh. Kita pergi pada proses. Agak sukar sikit proses ni, so you kena dengar molek. Okay, nombor 1. Cikgu akan pergi kepada proses ultraturasan. Darah yang memasuki glomerulus, nampak? Darah masuk dalam glomerulus adalah bertekanan hidrostatik yang tinggi. Kenapa dia darah masuk tu dalam tekanan hidrostatik yang tinggi? Kerana diameter arteriole afferent lebih besar daripada diameter arteriole efferent. So awak nampak tak darah yang masuk ni, masuk ni, awak nampak tak? Besar ni. Dia punya diameter agak besar lah berbanding diameter dekat arteriole efferent. You faham kalau diameter maksudnya gini, katakan contoh ni diameter arteriole afferent besar. Tiba-tiba jumpa dengan diameter arteriole efferent kecil je. Jadi awak bayangkan bila darah daripada diameter besar nak masuk pula ke diameter kecil, dia jadi sumbat lah, bukan sumbat, dia jadi tekan.
maka wujudlah tekanan hidrostatik tinggi. Jadi tekanan hidrostatik tinggi ni menyebabkan berlakunya ultraturasan. Jadi berlaku ultraturasan dekat sini. Kenapa? Sebab bendalur meresap melalui dinding kapilari dinding kapilari glomerulus masuk ke dalam rongga kapsul Bowman. Maksudnya gini, bila darah masuk, lepas tu dia akan wujud tekanan hidrostatik tinggi. Jadi tekanan hidrostatik tinggi ni menyebabkan sebahagian darah tertubik. Cikgu suka guna perkataan tertubik. Macam awak lah, bila tekan akan sampai satu peringkat awak akan macam nepik. Sebab awak stres dah. Super juga dengan darah. Bila masuk tekanan hidrostatik tinggi, maka ada darah-darah tu dia terturas keluar, dia tubik. Dia tubik daripada glomerulus. Dia terkeluar daripada glomerulus. Jadi bila dia terkeluar, dia akan memasuki kapsul Bowman bentuk cawan ni. Sebab tak ada tanda anak panah ni. Jadi dia akan memasuki kapsul Bowman dan dia tak nama darah adalah. Dia tak jadi darah adalah sebab dia terkeluar dah. So kita panggil dia hasil turasan glomerulus. Okey, sebab dia dah terkeluar, asal-asal dia darah. Dia ni asal-asal dia darah. Nampak ni perkataan ni, darah memasuki glomerulus. Menyebabkan berlaku tekanan hidrostatik tinggi. Kenapa? Sebab diameter arteriole afferent lebih besar daripada diameter arteriole efferent. Jadi tekanan yang tinggi tu menolak, menekan darah, menyebabkan darah terkeluar. Terkeluar pergi mana? Pergi dekat kapsul Bowman. Maka kita tak boleh panggil darah, kita kena panggil dia hasil turasan glomerulus. Okey. Hasil turasan glomerulus mempunyai komposisi bahan sama macam plasma darah. Sebab dia berasal daripada darah, jadi bahan dia sama sahaja dengan darah. Cuma dia tidak mengandungi. Dia sama kandungan macam darah, tetapi dia tak ada sel darah merah, platelet dan protein plasma. Faham deh? Kandungan dia kan berasal daripada darah. So sama je dengan darah, cuma dia tak ada sel darah merah, platelet dan protein plasma. Kenapa cikgu? Sebab ketiga-tiga tu, platelet, sel darah merah, protein plasma terlalu besar untuk meresap keluar daripada glomerulus. Dia sekat sebab saiz besar. Okay, dia tersekat tak boleh keluar sebab saiz dia besar. Okay, so habislah. Jadi proses yang cikgu cerita tadi dia hanya berlaku dekat kawasan ni sahaja. Dekat kawasan nombor 1 sahaja. Jadi dekat kawasan nombor 1 tu berlaku proses ultraturasan. Maknanya ultra turas. Apa? Sebab dia turas benda-benda kecil sahaja. Okay, seterusnya. Yang ni yang payah sikit. Kita masuk proses nombor 2. Okay, di proses nombor 2 berlaku penyerapan semula. Cikgu ada sebut tadi kan, cikgu kata jangan tinggal perkataan semula. Salah. Okay, jadi penyerapan semula berlaku pada hasil turasan glomerulus di sepanjang tubuh renal. Maknanya bahan tu dah keluar, ni kan bahan tadi dah keluar kan. Dia asal sebagai darah. Tapi nanti darah ni akan ambil balik. Sebab tu dipanggil penyerapan semula. Sebab bahan tu dah terkeluar daripada darah, daripada glomerulus dah terkeluar. Jadi hasil turasan glomerulus tadi kan. Tapi bahan-bahan ni akan masuk balik dalam darah ni. Ni nampak tak darah duk tunggu ni. Akan masuk semua ni dalam darah semula. Sebab tu dipanggil penyerapan semula. Okay, jadi dia kata penyerapan semula berlaku pada hasil turasan glomerulus dan berlaku di sepanjang tubuh renal. Dekat sini dia berlaku, dekat liku Henle dia berlaku, dekat tubuh liku berlingkar pun dia berlaku. Okay, bahan terlarut meresap merentasi dinding tubuh renal ke dalam jaringan kapilari darah. Itu maksud cikgu. Bahan tu dah keluar tapi dia akan masuk balik selagi ada jaringan kapilari darah. Okey, kita pergi yang pertama dululah, kawasan yang pertama dekat tubuh berlingkar proksimal. Di tubuh berlingkar proksimal, sekiranya dalam air kencing awak tu, bukan air kencing di dalam hasil turasan glomerulus tu ada ion natrium. Ion natrium ni apa cikgu? Garam.
Sekiranya dalam darah awak tu, dalam hasil turasan glomerulus, dalam hasil turasan glomerulus tu ada garam, maka garam akan dipam secara aktif masuk balik dalam kapilari darah, masuk balik. Maknanya benda tu duduk sini dah, duduk dekat warna pink ni, tetapi masuk balik, darah ambil balik sekiranya ada garam iaitu ion natrium secara pengangkutan aktif. Okey, dan sekiranya juga dalam hasil turasan tu ada ion klorida, maka ion klorida akan meresap secara pasif. Kalau kita panggil orang kedekut lah. Saat ni mudah pun ambil balik. Jadi dia ambil balik ke apa? Dia ambil semula ion natrium dan ambil semula ion klorida. Dan kena ingat ni, kalau ion natrium dipam secara aktif, pengangkutan aktif, kalau ion klorida diserap semula secara pasif. Kemudian sekiranya dalam hasil turasan glomerulus tu ada glukosa, ada gula ni, sekiranya ada gula, maka 100% glukosa akan diserap semula. Ambil balik 100% glukosa. Jadi tak ada gula dalam air kecing awaknya sebab darah ambil balik 100% glukosa. Dan sekiranya juga dalam hasil turasan glomerulus tu ada asid amino, maka 100% asid amino juga akan diserap semula. 100% asid amino diambil balik secara pengangkutan aktif. Jadi gapo cikgu bahan yang dia ambil dulu ni? Dia ambil balik natrium, dia ambil balik klorida, dia ambil balik glukosa, dia ambil balik asid amino. Okey, jadi pergerakan bahan terlarut yang lain-lain yang tak masuk semula ke dalam jaringan kapilari darah mengurangkan kepekatan bahan terlarut hasil turasan glomerulus tetapi meningkatkan kepekatan bahan terlarut dalam kapilari darah. Akibatnya air meresap masuk ke dalam kapilari darah secara osmosis. You faham ke maksud dia macam ni? Jadi apabila berlaku bahan-bahan tadi dah masuk dalam darah, kan banyak kita tadi dia ambil natrium lah, glukosa lah, asid amino lah, semua tu dah masuk. Jadi meningkatkan kepekatan bahan terlarut dalam kapilari darah lah. Jadi kepekatan bahan dalam kapilari darah tu meningkat lah. Apa meningkat? Sebab garam dah masuk, gula dah masuk, asid amino dah masuk. Okey, jadi air akan meresap masuk ke dalam kapilari darah secara osmosis. Sebab apa cikgu? Sebab bila bahan tu dah masuk dalam kapilari darah, darah jadi pekat. Air kan banyak dalam hasil turasan glomerulus. Jadi awak belajar osmosis, kenapa ya dengan cikgu punya pen ni bila kita tulis bulat je dia tak detect. Okay, jadi air banyak pergi ke air sikit. Jadi air sikit ni dalam kapilari darah yang sangat pekat tadi. Jadi air yang di luar yang duduk dalam turasan glomerulus tu akan meresap masuk ke dalam kapilari darah secara osmosis. Jadi kesimpulan dia, apa bahan yang masuk dalam kapilari darah? Okay, jadi bahan yang masuk dalam kapilari darah, natrium, klorida, glukosa, asid amino dan jangan lupa perkataan air ni. Air meresap masuk juga ke dalam kapilari darah secara osmosis. Okay, seterusnya. Okey, daripada sini dia bergerak lagi. Okey, dia bergerak daripada sini, dia gerak pergi pula kepada liku Henle. Di liku Henle juga air diserap semula pula melalui osmosis. Dia tak puas hati lagi, dia ambil lagi air. Dia kata, ada lagi tu air tu, serap lagi. Okey, jadi air diserap semula juga secara osmosis masuk balik dalam kapilari darah. Okey, begitu juga dengan ion natrium. Jika ada, mesti ada, dia akan ambil juga sikit. Diserap semula secara pengangkutan aktif. Jadi dekat kawasan liku Henle ni awak kena tahu, air diserap semula secara osmosis, kalau natrium diserap secara pengangkutan aktif. Ambil balik. Okey, gerak lagi dalam, bergerak lagi. Masuk pula dekat liku tubuh berlingkar distal pula.
Okey, di tubuh berlingkar distal lebih banyak lagi air, lebih banyak natrium, lebih banyak ion klorida diserap semula. Ambil lagi. Ambil lagi air, ambil lagi natrium, ambil lagi ion klorida. Kalau cikgu panggil kedekut sangat-sangat. Apa kedekut? Dah lah we got red dah. Ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi. Okey. Dan awak kena ingat dekat sini jumlah air dan garam yang akan diserap semula bergantung kepada kandungan air dan garam dalam darah. Maknanya dia nak ambil air dan garam tu dia bergantung kepada kandungan air dan garam dalam darah awak masa tu. Maksud cikgu apa? Maksudnya kalau air tu memang banyak dalam darah awak masa tu, awak minum air banyak, maka dia akan ambil banyak juga. Dan tetapi kalau katakan pada masa ni air dalam darah memang sikit dah, maka dia kata sikit dah ni, maka dia akan ambil sedikit sahaja air. Okey? Okey, habis. Okey, dah settle dah. Penyerapan semula. Dia dah serap semula dah. Okey, kita pergi pada rembesan dah. Okey, nak rembes, nak keluar air kencing dah ni. Okey, rembesan ni ialah proses perembesan bahan buangan dalam darah yang tidak dituras pada awalnya ke dalam tubuh renal. Cikgu ulang balik, rembesan ni ialah dia nak rembes bahan buangan sekiranya ada lagi dalam darah yang tidak dituras pada awalnya ke dalam tubuh renal. Awak nampak tak belit lagi ni? Orang kata talian hayat ni. Di sini akan berlaku rembesan. Sebab apa? Sebab di sini sekiranya masih adalah bahan-bahan yang dalam darah awak ada makan dadah, makan ubat ke apa, di sini juga dia akan rembes keluar lah. Maknanya dia tak menati guna air kecing tu. Maknanya dia nak rembes sebagai proses akhir tadi. Okey, proses ini berlawanan dengan proses penyerapan semula. Apa? Sebab dia tak berlaku dekat sini, tapi dia berlaku dekat sini. Maknanya dia ni dia berlawanan lah. Dia orang kata proses akhir dah. Kalau awak ada termakan apa-apa, di sinilah dia nak keluarkan bahan-bahan yang dia tak nak. Rembesan berlaku di sepanjang tubuh renal dan duktus pengumpul, tetapi paling aktif di tubuh berlingkar distal. Betul tak cik kata? Dia paling aktif berlaku dekat sini sebab ini adalah yang terakhir tempat kita nak rembes buang. Jadi rembesan berlaku secara resapan ringkas dan pengangkutan aktif. Okay, rembesan berlaku secara resapan ringkas dan pengangkutan aktif. Bahan yang dirembes adalah termasuk ion hidrogen, ion kalium, ion amonia, urea, kreatinina, bahan toksik dan sesetengah dadah. Okey, katakan contoh awak ada terambil dadah, terambil ubat. Di sinilah tempat dia nak rembes keluar ni sebab nanti dia akan dikeluarkan melalui air kencing. Rembesan menyingkirkan bahan buangan toksik serta membantu mengawal atur aras ion dalam darah. Okey, apabila bendalir renal sampai ke duktus pengumpul, sampai sini dah. Termasuk dengan air tak ada, termasuk dengan garam tak ada, termasuk dengan bahan-bahan bertoksik, dadah apa semua, dah sampai dekat duktus pengumpul. Hanya sedikit garam sahaja yang tinggal dan kebanyakan air telah diserap semula masuk semula dalam aliran darah. Baki bendalir renal sekarang disebut sebagai air kencing sebab kita dah nak buang dah. Mengalir menuruni duktus pengumpul, di sini sedikit urea meresap keluar ke bendalir persekitaran dan kapilari darah kerana saiz molekul yang kecil. Jadi sekarang air kencing awak akan mengandungi air lah yang tak masuk tu. Ada lagi kan baki-baki air. Lepas tu urea memang tak masuk langsung. Ada sedikit garam, asid urik dan kreatinina. Selepas meninggalkan duktus pengumpul, air kencing mengalir menerusi ureter, pundi kencing, uretra dan akhirnya dikumuhkan. Jadi kalau soalan tanya, air kencing ada apa? Air kencing ada air, ada urea, garam, asid urik dan kreatinina. Okay, so inilah nota yang cikgu minta untuk awak buat kan. Okay, nanti kalau dah bersemuka nanti cikgu bagi salinan lah. Dan ada pelajar tanya, cikgu tak boleh ke kalau cikgu
tulisan dia tak jelas, saya nak ni. Cikgu tak bagi. Sebab apa cikgu nak awak buat sendiri? Kalau cikgu bagi yang contoh cikgu ni, awak tiru semata-mata. Cikgu tak nak. Sebab cikgu nak tajuk ni cikgu kata dah tadi, tajuk ni sukar. Payah nak faham. Banyak benda nak kena hafal. Jadi sambil awak baca, sambil awak buat lah. Cikgu tak nak bagi nota cikgu yang ni. Tunggu nanti bersemuka. Okey, seterusnya. Bagaimana mekanisme homeostasis dalam pengosmo kawal aturan? Kandungan air dalam badan sentiasa berubah-ubah mengikut pengambilan makanan dan minuman. Kenapa cikgu berubah-ubah? Ialah sebab kadang-kadang pagi kita minum air banyak, kemudian mungkin kita ada makan sup dan sebagainya. Kita makan buah-buah tu ada air. Jadi kandungan air dalam badan kita ni berubah-ubah. Pengosmo kawal aturan ialah proses nak mengawal atur air dan garam dalam badan supaya tekanan osmosis darah dapat dikekalkan pada julat normal. Okey, pengosmo kawal aturan ni dia kawal air dan garam dalam badan supaya tekanan osmosis darah sentiasa kekal mesti pada julat normal. Pengosmo kawal aturan dicapai dengan mengawal atur isi padu penghasilan air kencing oleh ginjal. Okey, jom kita tengok bagaimana dia kawal atur tekanan osmosis darah supaya sentiasa normal. Jadi awak kena hafal lah. Bila jadi macam ni, awak kena macam mana? Kalau jadi macam ni, apa badan awak buat? Okey, kita tengok. Apabila kita minum terlalu banyak air, okey, bila kita minum terlalu banyak air, awak ingat TOD akan turun. Dia macam songsang. Kalau pelajar payah nak faham, awak ingat gitu. Air banyak, TOD rendah. Dapat tak songsang? Tinggi, rendah. Okey, bila minum terlalu banyak air atau makan benda yang tawar atau makan benda yang benda tawar, benda berair, minum banyak air masuk, maka TOD, tekanan osmosis darah menurun ke bawah julat normal. Jadi kita kan ada reseptor, maka dia ada nama dia, osmoreseptor yang terletak dalam hypothalamus kurang dirangsang sebab minum banyak air sangat, TOD rendah. Maka kelenjar pituitari kurang dirangsang, kurang ADH dirembes daripada kelenjar pituitari. Cikgu saya kena ingat ke? Sebab tu awak belajar tentang sistem endokrin bulan ni. Sebab ingat kait dengan ADH lah. Okey, jadi sebab awak minum air banyak dah, jadi ADH pun rendah lah. ADH rendah. A kan untuk air. Cikgu dah ajar dah sebelum ni. Jadi kepekatan ADH yang rendah menyebabkan dinding tubuh berlingkar distal dan dinding tubuh pengumpul kurang telak terhadap air. Dia tak dah air sebab dia kata air banyak dah minum ni. Air dalam ginjal banyak dah. So dia jadi kurang telak. Jadi bila dia jadi kurang telak, kurang air diserap semula daripada bendali renal masuk dalam kapilari darah. Sebab air banyak dah, jadi kurang air diserap semula masuk dalam darah. Air badan tak dah. Okey. So jadi bila kurang air masuk dalam darah, maka air kencing yang lebih cair dan banyak dihasilkan. Jadi maknanya awak kencing banyaklah. Awak akan kencing banyak sebab air tak masuk balik dalam darah. Air ada banyak kat ginjal tu. Okey. Seterusnya, apa jadi bila kita minum terlalu sedikit air? Bila minum terlalu sedikit air, ataupun kehilangan air akibat melakukan aktiviti lasak, berpeluh kuat sangat, jadi air sedikit. Bila air sedikit, cikgu kata ada air sikit, TOD tinggi. So tekanan osmosis darah meningkat melebihi julat normal dan keadaan ini juga akan dikesan oleh osmoreseptor yang terletak dalam hypothalamus. Okay, jadi bila air sikit ni, mestilah kelenjar pituitari dirangsang banyak hormon ADH dirembes. Jadi bila banyak hormon ADH dirembes, kepekatan ADH yang tinggi menyebabkan dinding tubuh berlingkar distal dan dinding duktus pengumpul jadi lebih telak. Sebab air sikit dah lagu, jadi lebih telak, dia nak ambil air banyak. Jadi lebih banyak air akan diserap semula daripada bendali renal masuk dalam kapilari darah, menyebabkan air banyak masuk dalam darah. Air yang tinggal dalam ginjal sikit, jadi air kencing yang lebih sedikit, lebih pekat dihasilkan. Jadi bila dia buat macam tu, barulah tekanan osmosis darah kembali ke julat normal.
Okey, so nanti cikgu akan bagilah slide ni dan cikgu ada bagilah, cikgu ada buat cara untuk mudah mengingat, ada jadual macam ni. Nanti you all tengoklah, cikgu dah bagi siap-siap ni situasi. Kalau minum banyak air maknanya ni situasi-situasi macam ni awak boleh guna untuk jawab soalan. Maknanya kalau minum banyak air, kurang garam, minum air sungai, minum kopi, awak dalam keadaan berehat ataupun cuaca sejuk, awak kena guna jawapan ni je. Guna jawapan ni je. Tapi kalau awak minum air sedikit, banyak garam, awak makan Maggi, masing, ataupun makan benda yang bergula, air karbonat, air laut, berpeluh panas, guna jawapan ni saja. Okay? Okey, untuk praktis formatif ni cikgu tak bincangkan lah ya. Cikgu terus pergi kepada isu kesihatan berkaitan sistem urinari sebab cikgu nak jimat masa. Kegagalan ginjal boleh diakibatkan oleh penyakit, jangkitan bakteria atau kemalangan. Jadi kadang-kadang tu ada sesetengah orang ni dia ada masalah lah dengan ginjal dia. Jadi mungkin disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh jangkitan bakteria ataupun kemalangan. Penyakit diabetes mellitus ni ialah kencing manis kencing manis atau merupakan penyebab utama kegagalan ginjal diikuti oleh tekanan darah tinggi. Kedua-dua keadaan ini merosakkan glomerulus tadi. Selain itu, sesetengah individu juga boleh menghidapi masalah pembentukan batu karang di dalam ginjalnya. Batu karang ni ialah ketulan keras yang terdiri daripada asid urik, kalsium oksalat atau hablokalsium fosfat. Cikgu nak bagi tahulah, cikgu ada batu karang juga dalam dalam undi kencing cikgu, bukan dalam ginjal dah. Jadi sebab apa jadi gitu? Sebab mungkin sebelum ni cikgu share sikit lah kita tentang diri cikgu. Kenapa cikgu boleh ada batu karang dalam undi kencing? Sebab cikgu kuat jogging. Jadi bila cikgu kuat jogging, cikgu kurang minum air. Cikgu kurang. Memang tak tahu kenapa, mungkin salah cikgu jugalah. Sebenarnya cikgu okey je. Tapi adalah sebelum ni cikgu kuat jogging. Tiap-tiap petang cikgu akan jogging 6 kilometer. Jadi cikgu kurang minum air. Cikgu berpeluh banget tapi kurang minum air. Dan benda tu lama kelamaan dia membentuk sedikit demi sedikit batu karang. Dia membentuk sedikit demi sedikit batu-batu yang terdiri pada asid urik, kalsium oksalat atau hablokalsium fosfat. Tapi sekarang ada kemajuan teknologi kan, ada ubat, ada pancaran laser. Jadi batu karang tu dah hancur lah. Jadi cikgu nak kena diet, kena tengoklah pemakanan yang kurang asid urik, kurang kalsium oksalat dan sebagainya. Okey, so kita tengok apa jadi kalau orang tu ada batu karang. Ni nampak tak? Ni rupa batu karang. Okey, so batu karang ni dia bila dia keluar daripada ginjal tu dia akan menyumbat ureter. Dia akan menyebabkan ureter tersumbat. Jadi air kencing tak boleh nak keluar lah, mengurangkan penghasilan air kencing. Untuk mengurangkan kemungkinan pembentukan batu karang, minum banyak air setiap hari. Nampak tak? Sebab tu dia minum banyak air setiap hari. Sebab air tu akan menghancurkan batu karang. Air akan membantu menolak pergerakan batu karang tu. Okay, so ini adalah kesan kegagalan fungsi ginjal. Kalau awak tengok, nampak buah pinggang yang sudah rosak. Dan dikatakan berlaku peningkatan 5,000 pesakit buah pinggang setiap tahun. Maknanya tahun ni 5,000, tahun depan 5,000. Dan kira-kira 58% pesakit buah pinggang berpunca daripada kencing manis yang kronik lah. Jadi siapa-siapa yang ada kencing manis kronik, dia memang automatik lah dia akan ada kerosakan ginjal. Begitu juga kalau ada penyakit darah tinggi, automatik dia akan ada kerosakan ginjal. Dan 20% membabitkan mereka yang berusia 30 tahun, 15% membabitkan golongan muda. Jadi awak jangan ingatlah awak muda, usia muda tak akan kena penyakit buah pinggang ni. Okay, dan kalau awak tengok ini ialah buah pinggang yang normal, besar kan, healthy function, proper size, low urine protein. Tapi bila ada masalah ginjal ni, tengok dia lebih kecil, decreased function, smaller size dan menghasilkan urine yang ada banyak protein. Okay, nampak? Ni ginjal yang rosak lah ni, yang dah dikeluarkan. Dia dah jadi radang Okey, jadi cikgu rasa cikgu tak sambunglah untuk tanda-tanda awal buah pinggang. Nanti you all baca sendiri.
Macam mana kita nak kesan orang-orang yang ada tanda-tanda awal ada masalah buah pinggang ni ialah kencing berbuih. Nanti you all baca sendiri kencing berbuih, kencing berdarah, kuantiti air kencing sedikit, badan jadi sembab. Jadi sembab, orang Kelantan panggil sembab jadi gatal-gatal kulit, jadi sakit kepala. Okey, nanti you all baca sendiri. Begitu juga dengan praktis formatif 13.3. Okey, Assalamualaikum. Anda tidak akan membawa sendiri dan